sampai 359 zikir dalam ibadah haji. Jadi yang ni kita skip. Nanti besok musim nak sampai haji kita baca. Ya. Kita pergi zikir musafir. Elok. Ya. Tajuk lagi. Zikir jihad. Ya. Musafir lah. Jihad ni nanti kita tengok bila kita nak pergi perang, kita baca. Kita ambil zikir musafir. Sebab ini jadi keperluan kita lah. Cuma nanti bila kita baca zikir ibadah haji, nanti kita sambunglah zikir perang tu. Zikir jihad, Zikir jihad. Kita kan baca juga. Tapi kita baca kendian sikit lah. Cik Cik pun tak pergi perang cik Nanti nak masuk musim haji dekat-dekat lah. Dekat-dekat kita baca. Kita sambung dengan zikir jihad. Cuma nanti ingatkan balik, kita akan patah balik lah ambil zikir-zikir tu. Hari ni kita baca zikir musafir. Pertama sekali sebelum kita baca zikir musafir, satu perkara yang disebut sebagai ibadah juga berdasar kepada apa tujuan, niat dan matlamat musafir. Di samping tempat yang dituju lah, itu berdasar pada niat juga lah. Tempat yang elok belum tentu niatnya juga bagus, kan? Tempat yang elok tapi niat tak elok, boleh jadi. Ini semua bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu dasar pada yang diniatkan. Jadi sebab itu salah satu daripada orang yang mustajab doa, kan ada 5 kan, tapi digabung-gabung dalam hadis. Apa dia orang mustajab doa? Dia banyak mustajab doa tu. Dia mustajab doa dengan sebab 3. Pertama, dikarenakan masuk. Nombor 2, dikarenakan tempat. Nombor 3, dikarenakan doa itu sendiri disebut sebagai doa yang mustajab. Sebutlah hadis lah. Doa yang mustajab dengan sebab masuk apa nama? Doa lepas semayang. Lepas semayang 5 waktu tu doa mustajab. Da'watul la turad. Doa yang mustajab. Samping tu lagi apa lagi? Doa untuk khutbah bagus. Bagusnya. Doa ini hadisnya sahih. Antara 2 khutbah. Itu masa. Jadi itu masa. Doa disebab tempat. Raudhah. Contoh. Multazam. Dan sebagainya. Doa dengan sebab doa itu sendiri itu banyaklah. Kan? Antaranya Nabi SAW sebut. Doa apa? Cikgu? Doa dengan sebab doa itu sendiri. Mana Nabi kata siapa doa nak mustajab. Siapa doa nak mustajab. Jangan contoh Cikgu? Apa contoh? Doa yang mustajab. Yang mendoakan orang lain. Bagus tak? Inilah bagus sikit kan. Sekali-sekala bagus je. Tapi berkala-kala dia terlalap tak apalah. Itu bagus tu kan. Da'watul ghairi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa orang lain terhadap diri dia sendiri itu adalah mustajab. Itu doa tu sendiri. Samping doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa dan sebagainya. Dia ada contoh-contoh dia lah. Jadi di antara doa yang disebut oleh Nabi SAW doa yang mustajab, pertama da'watul imamul muqsid
Doa pemimpin yang adil. Ini doa daripada orang tu sendiri berdoa. Doa pemimpin yang adil. Nombor 2, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Sebenarnya nombor 2, da'watul musafir, doa orang musafir. Okeylah, da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya, dizalimi. Kemudian da'watul saim hatta yuftir, doa orang puasa sampai dia buka puasa. Da'watul walid li waladi, doa orang tua terhadap anak-anaknya. Berapa dah tu? 5 dah. 5. Okey, cukup lah. 5 saya sebut tu kan. Itu doa yang mustajab. Baik, di antara 5 senarai orang-orang yang berdoa, satu daripada doa orang musafir. Apalagi musafir ni musafir ibadah. Contoh, musafir orang nak pergi umrah. Kita pesankan doa kita masa musafir itu. Boleh. Ataupun orang musafir nak pergi haji, sama tempat tujuannya. Orang musafir nak menuntut ilmu. Nampak? Bahkan tu lebih hebat daripada orang pergi musafir haji dengan umrah. Menuntut ilmu lagi hebat lagi. Dia diiringi oleh para malaikat, kan? Dan malaikat sangat suka mencari-cari lagi, kan? Dia lillahi malaikatun sayyahin. Lillahi malaikatun, Allah Taala ni ada malaikat yang merayau-rayau cari majlis ilmu, dia cari lagi. Jadi apa lagi? Doa orang musafir nak pergi jenguk orang sakit. Jadi ibadahlah semua. Jenis-jenis macam ni elok kita pesankan doa. Doakan anak dia nak doa sihat, tolong doa anak dia ni mustajab. Apalagi kalau dia doa tu sungguh-sungguh, kan? Doalah dia lelaki dia ni ngepet dah mula ngepet dia tolong doa sikit ngepet apa kak dah mula dia nak cari mudu. Doa contoh boleh ya doa salah kan, ngepet ni kan. Dia nak suruh doa yang musafir tu kan, dia ambil lelaki dengan ngepet ni dalam hati dia pun tengah ngepet ni. Tapi doa dah okey. Itu ya, zikir musafir. Jadi musafir ini salah satu daripada orang yang disenarai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dia mustajab. Dikarenakan musafir itu ada nilai ibadah. Musafir itu sendiri nilai ibadah. Baik. Zikir-zikir yang dianjurkan untuk orang yang menetap. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin. Istikharah dan meminta pendapat. Ini salah satu daripada yang disunatkan dan dianjurkan ketika sebelum musafir. Istikharah dulu, kan? Di samping ada anjuran daripada hadis musafir dengan seorang-seorang. Musafir ni kalau boleh lebih daripada 2 orang, 3, 4, 5 dan sebagainya. Dan nanti salah seorang jadi ketua. Siapa nanti jadi ketua ni? Yang kita anggap paling warak, paling berilmu. Jangan ini nanti itu paling penyamun, tak bagus. Paling ni lah, paling terkedepan lah dari sudut keagamaan ni, kan? Harus sunat aja. Cuma kalau kita nak lantik orang yang lebih mengetahui jalan-jalan ni, boleh je. Cuma yang sebaik itulah tadi. Dan bila kita lantik orang yang dah jadi ketua tu, akur lah, kan? Akur tu bukan sebuah tak ada budi bicara, kan? Jadi mana kalau dia dah khabar, okey. Ni ketua yang kita pakat-pakat dah lantik setuju dah tadi ni. Kita sekarang ni kita solat jamak takhir saja ya. Takdimkan takut ni kita pun percayalah. Sebab mungkin ada sebab-sebab yang munasabah contoh. Jadi walaupun kita fikir boleh takdim boleh je, tapi dah ketua kata kita takhir, kita takhir jelah. Contoh ketua kata kita berhenti dekat anak sekian. Okey. Berkat nama itu, kan? Jadi kita pakat-pakat dah, kita bincang, okey. Kau sebagai ketua, kan? Jadi dia pokok ni. Dan mana tu tak apa? Kita kata tak bersanggah lah dan sebagainya, ikutlah. Sunat. Dianjurkan bagi orang ingin bermusafir untuk bermusyawarah dengan orang yang lebih berpengalaman dan dipercayai agamanya serta pengetahuannya tentang agama tersebut tadi.
Jadi nak jadi orang yang jadi ketua tu pun jenis ni lah. Wasyawirhum fil amr, kan? Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kan? Bincang lu. Okey, minggu depan kita panen enjin ya. Contoh, kan? Kita panen enjin apa nama ni? X-Max. Bagaimana? Apa yang lomang-lomang tu apa? Toki contohlah. Kita beli lomang toki. Kita nak pergi ni. Okey, kita bincang. Okey, aku apa nak pergi? Aku apa nak kumpul? Mana tempat siapa ketua tu musyawarah. Dah selesai habis semua tu, istikharah lah pula, kan? Istikharah dulu sebenarnya. Bermusyawarah. Dan musyawarah istikharah semua tak jadi. Ataupun 10 nak pergi 9 tak jadi seorang ni. Payah. Jadi dah istikharah kan. Elok istikharah. Tak istikharah pun tak apa, sunat saja. Kan? Apa nama? Idza hamma ahadukumul amr falyarka' rak'atain min ghairi al-fariidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala. Apabila kita nak melaksanakan suatu perkara, maka hendaklah kita falyarka' rak'atain min ghairi al-fariidah. Sembahyang sunat 2 rakaat kata Nabi. Dan dia dimaksudkan 2 rakaat itu adalah istikharah. Istikharah ni minta pilih. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk pilih kat kita, bagus tak bagus. Dia bukan mesti ada banyak benda nak pilih salah satu, tak. Kadang-kadang satu benda tu saja minta dengan Allah Ta'ala tunjuk, dan nak pilih kau tidak benda ni. Nak pergi kau tidak, nak ambil kau tidak, nak terima kau tidak. Contoh kan. Contoh kita ada orang masuk Minang, anak dara kita, contoh. Dan orang ni kita tak pernah konang. Mungkin kalau kita dah biasa konang keluarga mak pak pun rapat, contoh itu tak jadi masalah. Cuma kita istikharah ni sekadar nak ambil barakah Allah Ta'ala lebih. Kan ada ulama menyebut barang siapa yang mengambil keputusan hasil daripada istikharahnya, maka pilihannya itu tidak akan menjadikan dia menyesal. Nabi SAW kata, "Man nadima man istakhara wa man khasira man istashara." Tidak akan menyesal orang yang buat keputusan hasil daripada istikharahnya, dan tidak akan rugi orang yang ambil keputusan hasil daripada musyawarahnya. Kan? Mana dia man istakhara wa man khasira man istashara. Jadi daripada hadis itu ulama kata seseorang yang mengambil keputusan hasil daripada istikharahnya, insya-Allah dia tidak akan menyesal dan merasa rugi. Pasal katakanlah A, B, C dalam ilmu Allah, A itu yang terbaik sebenarnya untuk dia. Tapi dia istikharah, tengok dia rasa B, dia pilih B. Dalam ilmu Allah, A itu yang terbaik. Contohlah, dia B itu tak terbaik. Bukan tak baik, bukan yang terbaik. Dia baik tapi tak terbaik. Walau bagaimanapun ulama menyebut oleh kerana pilihannya dibuat selepas istikharahnya, pilihannya tidak menyesal, insya-Allah. Jadi maksud Minang kita pun tak tahulah istikharah. Kita pula fikir istikharah ni dapat jawapan daripada mimpi lah, apalah, tak ada. Dia kita harapkan Allah. Kalau benarlah ini ada nilai keberkatannya daripada Allah, minta tunjuk dengan Allah, ya Allah kalau ni ada berkat, kan ada doa kan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Macam mana? Lepas tu sambung kan. Jarang sembahyang istikharah ni. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Macam mana? Bukan. Allah ada kan istikharah ni kan. Allahumma inni astakhiruka biqudratik. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Cuba dekat tengok. Ada tak istikharah? Tu buka. Alung. Yang malih.
innaka ta'lam wala a'lam. Macam mana? Ada dalam kitab ni, tapi nak cari balik tu. Macam mana? Dapat dah? Baca kuat sikit mu. Macam mana cikgu? Cikgu kan apa? Astaghfiruka bi'ilmik. Wa astaghfiruka biqudratik. Apa itu? Fadlikal azim. Okey, lepas tu? Fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Fa innaka ta'lamu wa la aqdir. Betul? Fa innaka taqdir wa la aqdir. Wa ta'lamu wa la a'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amru khairul li fi dini. Saya nak tulis lah, biar saya ingat balik. Ada tak? Tahu panjang, suruh salin. Tak ada. Dah rusak. Ya. Dia tangkai. Okey, Haji pegang saya tulis. Oh iya ke? Okey. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu hadha khairul li fi dini wa ma'ishi wa akhirati faqdurhu li. Kan? Faqdurhu li. Wa yassirhu fi. Wa barik li fi. Okey. Itu ni. Langsung dibawa kitab. Okey. Alhamdulillah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw wa faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu wa qaddir lil khaira haitsu kan thumma raddini bih. Ataupun raddini bih. Okey. Apalah. Itu maksud kita minta dengan Allah Taala, kan? Supaya Allah pilihkan yang terbaik untuk kita, kerana kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Mungkin pada kita ni A terbaik, tapi tidak pada Allah. Kita nampak B ni tak bagus ni tau, A ni yang terbaik. Tak, Allah kata ni untuk masa depan, jangka masa panjang, B yang terbaik dalam ilmu Allah. Jadi kita minta faqdurhu lil khaira, kan? Minta ya Allah, takdirkan bagiku yang baik, waraddini bih, kan? Dan redakanlah aku dengan pilihan dan ketetapan yang akan dibuat ni, kan? Itu minta dengan Allah Taala. Semua dalam apa hal pun memang macam itulah sepatutnya. Sebab tu dianjurkan untuk istikharah dalam segala urusan kita. Itu memang ada hadisnya. Tapi doa pun lupa. Cik kan? Tak apa. Nanti bila kita baca, kita kalau jadi amalan, insya-Allah tak lupa. Dulu jadi amalan masa nak nikah dulu, tiap-tiap hari. Dah dapat langsung lupa. Baik. Apabila sudah bermusyawarah dan terlihat bahawa ia merupakan kemaslahatan, dilanjutkan dengan istikharah. Dia mesyuarat dulu. Istikharah pada Allah Taala, yakni dengan salat 2 rakaat sunat dan berdoa dengan doa istikharah yang telah kami kemukakan babnya. Tadi itulah. Ji buka tadi. Bab apa tadi tu, Ji? Yalah memang. Tak, dalam bab apa? Bab besar. Itu dah. Bab itu. Tak, dia kitab lain. Kitab special, dia maqam Wali Abdal.
Baik. Nah, jan istikharah ni dalilnya hadis sahih, ya. Sahih dalam sahih mana? Sahih Imam Bukhari rahimahullah. Di sini kami hanya mengetengahkan adab-adab dalam istikharah. Jadi dia kata tak payahlah buat doa tu sebab doa dah sebut dah sebelum ni. Jadi dia sebut adab-adab Yang pentingnya kita tahu. Sebahagian teman rapat kami itu maksudnya Imam Nawawi lah rahimahullah, mengatakan disunatkan pada rakaat pertama setelah baca Fatihah untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun, standard kita lah ni. Dan pada rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad, lagi kita ramah. Ada sebahagian yang lain mengatakan pada rakaat pertama Fatihah, lepas Fatihah baca qul a'udzu birabbil falaq, sama. Dan pada rakaat kedua baca qul a'udzu birabbin nas. Ini memang tahap kita lah. Qul a'u tu memang pilihan kita. Kemudian setelah salam membaca ayatul kursi, kerana ada riwayat yang menyebutkan bahawa siapa membaca ayat kursi sebelum keluar rumah maka tidak akan ditimpa sesuatu pun yang tidak disukainya sehingga dia pulang. Ini kita dah baca hadis ni dalam kitab ni juga sebelum ni. Baca ayat kursi sebelum kita musafir, baca ayat kursi sebelum keluar rumah, baca ayat kursi pada waktu pagi. Sini dia kata apa? Baca ayat kursi sebelum keluar rumah. Di situ sebelum keluar rumah, maka tidak akan ditimpa sesuatu pun yang tidak disukai sehingga dia pulang dengan izin Allah. Jadi pertama, kalaupun berlaku apa-apa yang kita tidak sukai, sekurang-kurangnya pertama mengamalkan sunnah, baik pahala. Nombor dua, mudah-mudahan apa yang menimpa kita menjadikan kita lebih sabar dan redha. Supaya macam dalam urusan rezeki lah. Rezeki kan, kadang kita usaha tak dapat, kadang usaha kita dapat. Dalam rezeki ni ada 3 benda penting. Dalam urusan rezeki secara khusus ada 3 benda penting. Pertama, syukur kalau dapat. Nombor 2, sabar kalau belum dapat. Nombor 3, redha kalau dicabut. Faham tak? Sekali lagi saya ulang. Pertama, syukur kalau dah dapat. Nombor 2, sabar kalau belum dapat. Nombor 3, redha kau dicabut. Mana dapat dah? Ambil dia Allah Ta'ala. Dengan cara macam mana tak apa, tak kira lah. Hilang kau, terbakar kau, hanyut kau, tak kisahlah. Punah ganah kau, tapi Allah ambil balik. Tu redha. Sabar kau belum dapat, usaha dah belum dapat. Lama dah kau usaha ni, setahun dah. Ada orang 10 tahun. Kita sabar sehingga sabar tu jadi sebab kepada maqam naik insya-Allah taala. Sebab Allah uji kita, usaha tak dapat, disabar kita pun usaha tu jadi walaupun tak dapat maqam naik dengan sebab sabar. Kan? Pasal apa maqam naik? Orang di antara yang paling dekat dengan Allah Taala adalah orang yang sabar. Dan sabar ni hanya timbul ketika ada ujian. Sebab tu disebut dalam Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah tu serta kan, serta ni mana bukan duk rapat macam kita ni tak, mana Allah dekat dengan kita kan, supaya macam Allah innallaha apa nama yang ma'al muhsinin tu, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinin. Allah sentiasa berserta dengan orang bertakwa dan orang-orang yang elok, perangai bagus, perangai. Tapi ayat yang masyhur kita dengar, innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah. Kamu minta tolonglah dengan Allah Taala ni. Wasta'inu, minta tolonglah bis sabri, dengan sabar, was salah, dan sembahyang. Yang tinggal sabar ni kan senang. Tapi bila datang sabar, mudah datang redha. Dan sabar ini berputik daripada sifat syukur. Syukur, okey. Mudah sabar. Sabar ni borek lagi. Sabar berputik daripada syukur. Dah ada sabar, mudah nak capai redha. Kan? Redha lagi borek lagi. Redha ni asal makna mudah lah, perkataan mudah diterjemah by word.
Redha ni makna suka. Kan? Yang yuhib tu lain sayang kan ni. Suka redha ni tak apalah, tak apa. Okey. Tu redha makna suka. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Ada kadang-kadang dengan makna suka. Dan perkataan itu dah dimelayukan. Redha bahasa Melayu, redha juga bahasa kita. Mana kita faham dah redha tu macam mana. Mudah nak capai redha. Sebahagian teman rapat apa? Selesai lagi. Disunatkan pula membaca li'ila fi Quraisy. Surah apa ni? Surah Quraisy lah. Al-Imam Sayyid Al-Jalil Abdul Hasan Al-Qazwani rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, pemilik berbagai karamah dan ilmu agama yang mendalam, mengatakan surah tersebut dapat memberikan rasa aman daripada segala keburukan. Surah apa ni? Surah Li'ila fi Quraisy tu. Baik, Abu Tahir bin Jashawih mengatakan, aku ingin bermusafir namun aku merasa takut untuk melakukannya. Mana takut apa? Takut nak musafir. Adalah sebab-sebab dia takut tu. Tadi saya pergi ziarah, ada kawan lah baru dapat baby, ziarah. Adalah pak mentua sekali, pak mentua, mak mentua, Lepas tu adalah juga adik-beradik lelaki ni ada motor besar. Ya, dia kata kalau sana tak cerita ada buat bini lah belakang. Buat bini belakang. Dia kata korap, dia kata buat bini belakang ni kalau waktu malam, siang tak apa, waktu malam. Dia kata terasa macam motor tu borek dia tadi. Tentulah bini kau belakang tengoklah berapa kilo kan. Borek lah. Tak ustaz, tak, dia borek le macam ni. Kalau lalu satu tompek tu kalau tu malam kan, dia kobahlah. Tompek kawasan ni koreh ni. Ya koreh lah. Kau cuba kau berhenti antuk kau balik kat bawah tu koreh lah. Jadi pernah nampak kata dia. Nampak saya pun. Apa pandangan ustaz ni? Tak ada komen saya dah. Sebab saya tak nak nampak kan. Saya naik motor kocik, motor besar semua dah naik dah. Tak ada pula nampak dah. Kan? Mak nampak yang itulah maksudnya. Jadi makna kalau naik motor tu ada rasa-rasa takut jadi mana tu. Bacalah. Baca apa? Baca ni tadi. Li'ila fi Quraisy. Kalau rasa-rasa takut ada benda-benda tak elok, benda buruk kok, kita nak supaya mudah-mudahan dengan izin Allah aman kita dengan perjalanan itu, mudah ringkas. Dianjurkan sini baca surah Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Kan? Baca surah Quraisy. Jadi kadang-kadang kita ni bukan tak hafal, tapi bila dah nak tu dia jadi panik, hilang hafal. Kan? Surah Quraisy tete mana pula punca nak bunyi mula-mula ni, dia hilang punca. Padahal sonang ila fi Quraisy kan, hilang punca. Dia tem-tem panik ni, hilang punca. Lagi dah kalau suruh dibaca panjang-panjang tu lagi tak naun ni. Sebelum aku berbicara, kata dia, belum lagi. Namun aku berasa takut untuk melakukannya. Nak pergi musafir lah. Aku pun bertamu ke tempat Al-Imam Al-Qazwaini rahimahullahu ta'ala untuk menanyakan doanya. Doa supaya rasa tak takut, rasa aman. Sebelum aku berbicara, beliau sudah mendahului. Siapa? Mana dia ni karamah lah kan. Kemuliaan dia. Sebelum dia tanya, dia dah jawab dulu dah. Kan? Biasa orang yang karamah macam ni orang rumah kita je, belum tanya dia dah jawab. Kita pembeli kan, orang rumah kita banyak karamah ni, sebelum tanya soalan dah jawab dah.
Ini tak ada mana-mana ni. Nak main bola ni kita ada. Belum tanya. Dia tahu dah jawapan. Contohlah kan. Dia banyak soalan-soalan tak keluar mulut hilang kepala. Dah jawab dah. Lagi besar karomah. Ya. Nampak gaya pakai dah tahu pergi mana. Nampak gaya bergerak dah tahu nak buat apa. Tu. Hebat ni. Yang nama isteri. Jadi dia kata apa? Siapa yang berniat ingin bermusafir, kata dia. Mana belum tanya lagi, dia siap sebut dah ni. Siapa yang berniat ingin musafir tetapi rasa takut daripada musuh, atau keterasingan daripada musuh Allah Ta'ala lah, atau keterasingan seorang, hendaklah membaca surah Quraisy, kerana surah tersebut dapat memberikan rasa aman daripada segala keburukan. Aku membacanya dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangku sehingga sekarang. Kan? Surah Quraisy. Apabila selesai daripada bacaan ini, dianjurkan untuk berdoa. Mana dia? Mana dia baca apa ni? Apabila selesai daripada bacaan ini, baca apa surah tadi kan? Mana semayang lah tak? Mesti Qur'an kan? Selesai itu. Ataupun baca surah Quraisy. Surah Quraisy. Apabila selesai membaca surah Quraisy, dianjurkan, itu ni mengasuk supaya aman lah, aman tadi kan. Dianjurkan untuk berdoa dengan tulus ikhlas. Di antara doa terbaik adalah Allahumma bika asta'in wa 'alaika atawakkil. Tawakkal. Atawakkalu. Atawakkilu dah. Tawakkala yatawakkalu. Tawakkalu, atawakkal. Allahumma bika asta'in wa 'alaika atawakkal. Allahumma dhallil li su'ubata amri wa sahhil 'alayya mashaqqata safari. Warzuqni minal khairi akthara mimma atlub. Wasrif 'anni kulli syarr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma inni astahfizuka wa astaudi'uka nafsi wa dini wa aqaribi wa kullama an'amta alayya wa alayhim bihi min akhiratin wa dunya fahfadhna ajma'ina min kulli su'in ya karim. Memang takkan baca orang. Tapi makna eloklah. Dia kata kita boleh bacalah dengan apa-apa bacaan doa sekalipun. Tapi dia khabar di sini di antara doa yang terbaik. Jadi kalau kita tak boleh baca, tak hafal, boleh kita baca dengan bahasa kita sendiri. Cuma kita tahu dah, di antara adab penting berdoa, dimulakan yang pertama dengan pujian kepada Allah. Sebelum daripada tu bismillah dulu, kemudian memuji-muji Allah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga penghujungnya. Itu je tengah tu kita sebutlah dengan bahasa yang kita faham, kan? Nak baca bahasa dengan bahasa hati pun boleh. Sebab itu ada ulama menyebut ni berkait dengan hari Jumaat. Orang perempuan pun boleh. Hari Jumaat ada disebutlah hadis yang sahih, ada satu detik pada hari Jumaat yang kalau siapa-siapa berdoa kepada Allah dengan apa permintaan pun, sama ada urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat ke apa, maka Allah Ta'ala akan memustajabkannya bertepatan. Kalau bertepatan dengan detik dan masa tu, dia hari Jumaat tu. Bila waktu tu tadi yang macam cikgu sebut tadi, di antara duduk dua khutbah sampai habis sembahyang. Antara khatib duduk tu, mana khutbah pertama, khatib duduk, start daripada duduk tu sampai imam beri salam. Itu pendapat yang paling kuat, riwayatnya riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Itu pendapat yang paling kuat, kan? Ada lagi pendapat lepas waktu asar. Jadi saya nak nyambut tadi, nak kaitkan, kalau katakan di antara duduknya khatib di antara dua khutbah, kan masa dia duduk tu kan Bilal baca doa, kadang-kadang Bilal salawat.
Tapi disebutkan dalam riwayat antara duduknya khatib sampai beri salam. Kalau katakan doa masa Bilal baca doa, ada tompek, tak ada baca apa pun. Khatib duduk senyap. Senyap masing-masing dengan doa masing-masing. Ada tak? Tapi kebanyakan tompek kita peranan ambil oleh Bilal kalau dia tak terlelap. Kalau terlelap, ada pun kes terlelap. Ya, mantap. Ingatkan memang tompek tu biasa tak doa. Kan? Rupa Bilal terlelap. Dia. Ni tak ada doa. Orang doa masing-masing lah. Yang orang baru, dia anggapnya lah, masing-masing doa ni. Orang lama dia tahu dah. Dia cangak, tak ada kan bunyi kan. Biasa bunyi. Ataupun mungkin dia baik sangka, baru tukar Bilal kat ni. Bilal lain ni. Padahal tak lelap. Jadi, kalau Bilal baca doa, itu biasa kita aminkan aja. Jadi, masa Bilal, kalau kebetulan dia berdoa masa tu, terus masuk pada tempoh tu. Kan? Jadi, kalau kita, mungkin kita nak ada doa kita sendiri kan? Boleh. Kita selitkan dalam hati kita. Contohnya, kalau imam tengah berkhutbah dengan khutbah yang kedua, itu tidak terhalang untuk kita berdoa. Tapi kena ingat, doa tu dalam hati. Bukan boleh mulut, mulut makruh. Kan? Dalam hati. Dan tu termasuk daripada, ini pernah disebut oleh ulama' kan? Termasuk daripada tempoh yang disebutkan dalam riwayat tadi. Jadi, walaupun diminta dengan hati, Allah Maha tahu. Kan? Dia minta dengan hati, insya-Allah mudah-mudahan mustajab. Kalau ambil daripada biasa, kita rebut dengan itu kita doa biasa mu kita doa umuman mu sama. Ya. Boleh tak dia ambil tempoh tu? Boleh. Ya. Walaupun ada pendapat ulama menyebut bahawa yang dikatakan mustajab doa tu pada ahli Jumaat sahaja ada juga. Cuma ada pendapat yang lain dia kata tak kisah, semua sekali termasuk orang perempuan yang tak pergi sembahyang Jumaat. Udahlah. Jadi kan berdekatan dengan tompek kita, mungkin ada sembahyang Jumaat. Mana laki kita tak balik lagi, tu anggap macam apalah. Dia sampai selesai sembahyang tu. Dia antara duduk khatib, mana khutbah pertama selesai duduk sampai selesai sembahyang. Bukan sampai balik rumah tak. Jadi kalau suami kita lagi tak sampai rumah, kita agak-agak dia ni tengah sembahyang ataupun mungkin dokek dengan masjid donga pula kan. Orang tengah khutbah. Okeylah. Tuan khutbah pertama tak payah lagi. Khutbah kedua okey boleh doa. Ataupun lepas habis khutbah tengah sembahyang tu doa boleh. Kan? Insya-Allah mudah-mudahan mustajab. Nak ngobrolkan tadi boleh kita berdoa dengan hati. Kan? Orang lelaki lah kalau pergi sembahyang Jumaat. Kalau dengan mulut tak boleh makruh, bahkan ramai ulama menyebut hilang pahala Jumaat. Zikir tak boleh, apa semua tak boleh kan? Kecuali contoh kalau ada benda-benda yang dibenarkan untuk kita menyebut dan tu tidak luput pahala Jumaat. Contoh apa? Kalau khatib berselawat, kita ikut selawat. Contoh khatib sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, masa tu kita selawat. Itu tak apa. Saya masa sembahyang dokek masa di Hadramaut dulu, masa dokek-dokek Darul Mustafa tu sembahyang Jumaat, bila sebut ayat tu orang selawat, jamaah selawat kuat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, Allahumma shalli ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam. Kuat selawat ni. Kita tak ada. Amin pun sama. Amin tak ada masalah. Saya pelik kat bila ada orang kata amin itu termasuk daripada perkataan yang tidak dibenarkan ketika khutbah. Tak apa. Jadi jangan sesuatu benda yang memesongkan perhatian kita dengan khutbah tasbih subhanallah. Itu dah pesong dah. Patut kita dengar. Kan? Tazkir la ilaha illallah. Pesong dah bercakap. Itu sebab tu Nabi Qobak walaupun ditegur orang lain, pasal apa? Tegur orang lain diam, dia terpesong dah. Dia tak menumpukan perhatian pada khutbah. Tapi kalau sallallahu alaihi wasallam khatib sebut, kita pun jawab, makna kita lebih beri perhatian pada dia. Kan? Bagus, amin. Maknanya kita beri perhatian pada dia dengan doa tadi tu. Tak apa. Begitu juga kalau orang bertanya sesuatu kepada khatib, boleh tak? Boleh. Yang tak boleh kalau tak ada kena-mengena dengan
khutbah, tak ada kena-mengena dengan khatib. Jadi kalau ditanya khatib, zaman Nabi pun pernah jadi kan. Orang tanya, kalau katakan khatib tu cerita tentang sesuatu dan dia tak jelas, kan? Khatib, tolong ulang balik hadis tadi, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tanya hari ni tempat kita memang takkan diulang dah, kan? Walaupun maknanya kita nak cerita boleh, tak ada cakap boleh. Pasal apa boleh? Pasal memang dia tumpu betul. Dan hak khatib untuk mengulang, tak ada apa. Kalau cakap orang lain tu tak boleh. Tapi kalau antara kita dengan khatib dengan kita boleh. Dia boleh cakap tak luput pahala jemaah. Ataupun kau bawa khatib boleh ulang tak hadis tadi. Khatib pun jawab, tak ada kerja ayah dan dah. Jadi dia bersambung. Contohlah kan. Ataupun kau apa? Kau lagi kau ambil tag nak tengok sendiri tu. Boleh je. Kami riwayatkan itu ada sini kan, doa dibuka dan ditutup dengan bacaan tahmid dan salawat, tu dah sebut tadi. Riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatalkan bermusafir kecuali ketika bangun dari duduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika atasamtu, Allahumma kfini ma hammani wa ma la ahtammu lah, Allahumma zawwidni taqwa waghfir li dhanbi wajjihni lil khair wa wajjihni lil khair aina ma tawajjahtu. Ya Allah, kepadamu aku menuju dan kepadamu aku memohon perlindungan. Ya Allah, cukupkanlah aku daripada apa yang meresahkanku dan daripada apa yang tidak aku perhatikan. Ya Allah, berkalilah aku dengan ketakwaan. Ampunlah dosaku, arahkan aku kepada kebaikan kemanapun aku menuju. Ini maksud dia sebelum kita musafir baca doa. Baik. Zikir ketika pergi. Pergi ni mana? Musafir nak start pergi tu. Jadi telah diberitahu kata dia doa keluar rumah. Doa ini juga disunatkan bagi musafir dan disunatkan pula untuk memperbanyakkan doa tersebut. Di antara kita baca ayatul kursi, itu jangan tinggal. Lepas sembahyang nak keluar daripada rumah, insya-Allah dengan izin Allah dipelihara daripada segala yang membimbangkan kita, daripada segala musibah, segala kejahatan, insya-Allah. Disunatkan pula untuk meminta izin kepada keluarganya. Ini sunat ini tidak terkait ataupun tidak ada kena-mengena dengan isteri. Isteri wajib minta izin suami, bukan sunat ya, wajib. Anak musafir mana? Yalah ada khilaf ulama lah kalau musafir jauh tu melainkan dengan mahram dia. Katalah ada mahram, siapa? Adik tetap dia kena minta izin dengan suami, wajib. Contoh dia nak balik rumah. Balik rumah rumah mak kat mana? Kat Kelumpur contoh. Minta izin dengan suami, bang dia nak balik jenguk mak Pula mak sakit kau tak ada, saja nak pergi jenguk. Abang pun bila laki pun khabar, kalau boleh hari ni tak payahlah, kalau minggu depan kita balik dah, hari ni tak payahlah kan, ada hal ini nak bawa kau pergi jumpa kawan sekian lah kan. Laki dah khabar, tak payahlah balik dah, minggu depan lah kita balik sama. Dia ada abang ni, dia dah mula ada. Nanti ada abang ni, dia nak balik ada tak boleh minggu depan. Ya boleh lah balik minggu depan pula, salah ada popet tak berhenti. Kan belok je abang apa ni minggu depan lah. Okey bang. Kan tenang nanti kan. Kan. Okey bang kan. Kan sedap tu. Ataupun okeylah bang.
okeylah. Muak tadi. Oh ya itulah itu kan. Muak tu tak terayuk kan. Okey yang tu kan jawab kan. Laki dah khabar. Timah minggu depan ni lah kita balik. Minggu ni tak balik. Okey bang. Kesedap tu kan. Ini popek. Oh ya. Bebeh tengok saya. Ataupun dia jawab kan. Minggu depan lah. Okey bang. Dia tak berhenti pula. Jadi sebab itulah hadis Qaban Nabi SAW pernah lalu dekat masa tu Nabi nak sembahyang gaya kan macam itu saya dah sebut. Nabi lalu ke kawasan perempuan, Nabi berhenti. Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar kata dia au kama qala. Nabi kata wahai perempuan semua banyak sedekah dia. Banyak sedekah. Sebab dia nampak kebanyakan ahli neraka geng-geng kau perempuan. Perempuan tanya, dia tak perhati ya Rasulullah. Apalah punca kita-kita ni pula yang banyak dan mengaku, kan? Apa salah orang perempuan banyak mengaku? Nabi khabar sebab banyak apa ni? Takfurnal ashir wa tukthirnal li'an. Apa nama? Banyak tak bersyukur dengan suami dan banyak mulut jahat bagi suami. Itu kau ingatlah. Tapi kan dia ada hari-hari kan. Ada hari okey, ada hari KO. Sama ya. Ambil nak jago-jago lah kan. Ada masa-masa lah. Biasalah semua orang ada kurang ada lebih kan. Jadi orang perempuan lagi lebih kalau kaitannya dengan suami. Tu. Kena sebab benda sensitif lah, sensitif. Sebab seorang perempuan kata Nabi mudah masuk syurga kerana suaminya. Tapi jangan lupa, dia juga mudah dicampakkan neraka kerana suaminya juga. Itu hadis Nabi, kan? Jadi kalau dah mudah masuk syurga, dah. Balik-balik tu pergi picit bahu contoh kan. Tak payah suruh picit tu. Ui, sedap buat. Pahala besar tu. Ngelihat dia kena ni nampak. Kan? Sebab kita urut tadi tu. Kan? Besar pahala kan? Ni tak, dia piuh tengok. Ambil kau tu dia. Memang tak faham ni kan. Sebab tu ditompik-tompik lelaki kan. Dan lelaki ni tak nak cakap. Diam dia. Kan? Tak nak ni. Sebab rumah sekarang bukan rumah dulu-dulu. Rumah dulu-dulu suatu rumah sebiji. Jauh kan jumpa sebiji. Jauh kamu jumpa sebiji. Bapa orang dalam rumah pun tak ada orang kampung tahu dah. Ini kan bapa sebelah letak dinding. Ui, tahu semua merakam. Tak payah letak ke dinding dah enggak. Ketong dah kena logak ke bawah. Ingat bini kono, laki kono. Ya. Garang siap. Sebab zaman Nabi pun pernah jadi kan. Zaman Nabi pernah satu ketika orang perempuan mengadu dekat Nabi. Perempuan-perempuan Ansar. Ya. Dia kata Rasulullah ni. Laki kita ni garang bonan. Baik sikit kan kono, baik sikit kan kono, baik sikit kan kono. Macam mana nak baik ni? Kan? Dia kata tak apa. Macam mana hadis tu? Dia kata balih pun tak apa tapi janganlah balih beriau bonan kan. Mana taklah kita, taklah orang perempuan ni asyik menolong, kata taat menolong kan. Mana ada juga ruang untuk buat sesuatu yang kita nampak munasabah. Bukanlah sorah menyentuh je. Bila Nabi beri lesen, lepas apa hari orang lelaki pula datang ngadu, ya Rasulullah, apa dah jadi dengan bini kita ni, semua dah handa-handa dah ni. Ada yang kena tempeleng apa semua. Ini dah lain kan. Zaman kita pun lebih kurang lah juga. Zikir ketika musafir baik. Disunatkan pula minta izin kepada keluarga, karib kerabat, kawan-kawan dan jiran tetangga serta meminta doa daripada mereka dan mendoakan mereka. Ya. Kecuali antara suami isteri wajib minta izin. Suami isteri wajib minta izin kalau dalam pengetahuan dia takkan nak keluar pergi pasar, itu jadi rutin tak ada masalah. Itu dalam maklum dia tak apa. Itu pun kena jaga-jaga.
Orang perempuan nak keluar, jangan terlalu beriobonan dengan perhiasan. Jangan beriobonan kalau hari ni bersolek-solek, kan? Banyak betul hari ni, kan? TikTok tu macam cara dah tu, macam brand ada tu, kan? Daripada kulit longot jadi kulit putih ada. Kek muka dia putih, bila letak tangan kan macam tik cocak dah, yang berolap, yang corah, kan? Macam cara hari ni. Operate telinga ada, operate bibir, operate hidung, kan? Nak jadi macam orang Jepun, nak jadi macam orang Korea. Macam Mizi tak susah dah. Nak pergi operate dah macam Korea dah. Dulu macam Melayu, kan? Tak payah susah-susah dah. Kadang-kadang orang buat bono-bono yang tak senonoh, kan? Berdosa. Orang perempuan, nak jadi tak tentu pasal, kan? Bonjeng-bonjeng tak tentu pasal. Macam itu juga. Pernah Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu nampak satu orang perempuan Nabi mau sujud, dan ada keciuman bau wangi. Nabi Sayyidina Abu Bakar suruh balik dulu, jangan wangi-wangi. Dah selesai habis semua, dah tak ada lagi bau, boleh pergi masjid. Orang perempuan boleh pergi masjid, tidak terhalang kecuali dengan perhiasan-perhiasan yang tak tu pasal. Tapi majlis ilmu pun sama, kan? Kalau sikit-sikit bagi bibi tu nak merah sikit-sikit, tak apalah, jangan jadi nampak pucat, tak tu pasal, kan? Okeylah, kan? Tapi kalau dah merah menyalo macam saya sebut dululah, tu dah jadi fitnah, tak boleh. Dan tu yang banyak jadi sekarang. Bukan pergi tempat tak elok. Jangan kata masjid, pergi Mekah pun sama. Turun masjid kan, Masjid Nabawi ke, Masjidil Haram ke, sama kan? Kalau pakai rincu toba, terus menjadi penyebab haji mabrur, baik tertoba sikit. Lagi toba lagi mudah mabrur, kan? Ataupun kalau doa ya Allah lagi toba lagi mustajab doa, baik tertoba sikit pergi rumah. Tak ada. Dia keluar untuk orang lain, itu yang salah, kan? Perhiasan, solekan, wangi-wangian tu untuk orang lain, untuk orang luar. Yang berhak untuk dapat semua tu adalah suaminya, tu dibiarkan, tak dapat bahagian. Itu yang jadi dosa, kan? Dialog sebenarnya kita lah mula je kan. Beli minyak wangi 5 botol susun depan tu. Biar dia mandi dengan minyak ada pun tak apa. Kita lah kena beli, kan? Ni beli bodak sudah berdaki. Baik. Riwayat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha ta'ala idza studi'a syai'an hafizahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dititip sesuatu pasti akan menjaganya. Jadi kalau kita nak musafir, orang posan kita doalah, kan? Jangan kita ketepikan, dia macam jadi khianat kepada amanah lah, kan? Kalau katakan kita pergi umrah, pergi haji, kan kadang-kadang orang beri duit banyak, betul kan? Kita pun satu hal juga. Banyaklah betul permintaan 3 hari dia fikir. Harinya doa ni semuka, harinya semuka, harinya semuka. Tu seorang. 10 orang jadi macam tu. Ampui. Dia sonang ya. Dia ambil semua banyak macam tu, dia lipat je. Ya Allah, apa yang tulis dalam tu mustajabkanlah ya Allah. Senang kan? Allah Maha tahu, kan? Kumpul je semua. Dan memang saya buat macam tu, kan? Orang kata baca dulu satu-satu daripada bilik, kan? Kan turunkan, bong ya Allah, yang ponen baca tadi tak payah. Lipat tahu ya. Tengok pun tidak, lipat je lah. Yang ada tu ya Allah mustajabkanlah, Maha tahu, kan? Senang. Satu hal, kan? Tapi kalau masuk musafir tu, elok tu. Dan kita pula mendoakan orang tu termasuk daripada pertama doa yang mustajab. Nombor 2, setiap doa kebaikan yang kita doa kepada orang tu kita pun dapat. Nampak tak? Sebab ada satu hadis,
setiap kali kita doakan satu orang dengan doa yang baik-baik, Allah hantar malaikat. Allah Ta'ala, malaikat kau apa? Amin walaka bimithlin. Itu hadis, kan? Amin tu mana dia? Mustajabkanlah ya Allah doanya, dan bagi kamu juga macam yang doa kamu untuk orang tu. Contoh kita doa, saya doakan pada ajak 10 bondo. Datang malaikat, amin dia. Amin yang doa tu mustajablah untuk si ajak. Walaka bimithlin. Untuk kamu yang doa sama macam nak dapat tu. Untuk dia pun mustajab, untuk kita pun mustajab. Itu lebihan doa kita kepada orang lain. Ingat ya? Ni kalau ada musafir ke apa, doa lah. Tak doa mustajab. Apalagi musafir ibadah. Macam saya sebut tadi, kalau kita dengar ada orang nak musafir dengan musafir ilmu, musafir nak menuntut ilmu, tu sangat baik. Ya. Hadis Nabi SAW bersabda, man arada an yusafira falyaqul liman yukhallif astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uh. Siapa yang akan bermusafir, hendaklah mengatakan kepada keluarga yang ditinggal, aku menitipkan bagi kamu, mana aku meninggalkan, aku menyertakan kepada kamu kepada Allah. Aku tinggalkan kamu kepada Allah yang titipannya tidak pernah hilang. Ataupun sekurang-kurang kita kata astaudi'ukumullah. Aku tinggalkan kamu supaya dipelihara Allah, kan? Aku tinggalkan kamu dan disertakan dengan Allah. Mana kita tawakal lah. Kita tinggalkan belanja, kita tinggalkan keperluan dan apa semua yang jadi yang patut-patut ditinggal lah. Lepas tu kita astaudi'ukumullah, kan? Tinggalkan semua ni dengan Allah. Kalau kita nak pergi musafir umrah ke, musafir mana-mana ke, tak kisah jauh ke, dekat ke, semua tu kita sebut dengan yang sama. Hadis yang lain, idza arada ahadukum safaran faliwaddi' ikhwanahu fa inna Allah Ta'ala ja'ilun fi du'aihim khaira. Apabila salah seorang daripada kamu akan bermusafir, hendaklah meminta izin kepada saudara-saudaranya, sebab sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan pada doa mereka. Maksud dia apa? Maksud dia, kalau kita nak musafir elok, contoh musafir umrah, macam cikgu nak musafir umrah, eloklah maklumkan dalam grup, kawan-kawan pun tahu. Jadi boleh dia nak kirimkan doa. Di samping kita bawa doa dia, dan kita doakan topik mustajab, waktu tu masa kita musafir tadi ni, kita pun dapat bahagia kan. Kadang-kadang doa orang dengan doa kebaikan ni, kita pun tak terfikir inilah doa yang patut dia doa. Jadi oleh kerana kawan kita yang mengirim doa, baru kita terbuka kata, oh ni doa ni bagus mana. Yang kita baca, kita tahu, oh ni terbaik doa. Orang ni memang doa ni yang sepatut dia baca. Ni sepatut dia minta. Jadi kita minta untuk dia, kita pun dapat. Jadi sunat dikata di sini, bagus kalau bahkan sunat kalau kita nak musafir dengan musafir ibadah, musafir yang baik, tujuan dan matlamat tu bagus, kita maklumkan pada orang tu masuk minta izin dari tu. Maklumkan macam kita ni mudahlah. Kita masukkan dalam grup ataupun grup yang inilah, yang biasa dengan kita lah, yang kita terapat kau dan sebagainya. Kalau masuk grup tak tahu pasal apa semua ni, parah kat kita kan. Nampak macam kita jobo benar pula. Ni mana-mana orang tertentu dah sebagainya, kan? Sebab tu dia kata kawan karib, saudara mara. Ini mudah dengan grup-grup yang ada lah, masuk dalam tu. Dia pun respon, kau jangan lupa doakan dia. Kita doakan. Kita dapat pahala, kita pun dapat bahagian kebaikan daripada doa, dan kita pun dapat doa yang kita doakan sendiri. Baik. Termasuk daripada sunat orang yang diizinkan untuk mengucapkan apa yang kami riwayat dalam Sunan Abi Daud daripada Qad'ah. Dia berkata, Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepadaku, marilah aku doakan engkau dengan doa Rasulullah SAW diajarkan kepadaku. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalanmu. Wallahu a'lam. Jadilah nanti kita sambung sampai 07. Ada soalan nak tanya? Ada? Tak ada, kita buat di sini, nanti kita sambunglah minggu depan insya-Allah.
Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah kurang kelemahan saya. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا معنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله